Setiap tahun, kerajaan membayar bunga sebanyak 34 bilion kepada bank. Selain itu, bank juga mengaut untung dari kesengsaraan orang ramai sebanyak 34 bilion lagi. Jadi kalau kita tambahkan, bermakna budaya membayar bunga atau riba di Malaysia berjumlah 68 bilion setiap tahun. Ini baru bunga, belum pokok. Mungkin ada yang tanya, kenapa kerajaan bayar bunga? Kenapa kerajaan pinjam duit dengan bank? Bukankah kerajaan yang mencipta duit dalam ekonomi kita? Tidak. 95% wang di Malaysia dicipta menggunakan kaedah menaip oleh bank swasta dan wang ini adalah dalam bentuk nombor, accounting entry. Bila accountant type sahaja nombor dalam accounting entry, maka jadilah wang dalam ekonomi kita. Setiap hari, wang baru akan tertaip dan tercipta bila bank memberi pinjaman. Kenapa kerajaan kita bagi mandat dan hak mencipta duit ini kepada bank swasta? Kita tak pernah tanya soalan ni. Kenapa perkara paling penting dalam ekonomi negara iaitu instrumen pembuatan duit diserah kepada bank swasta yang semestinya mementingkan keuntungan diri sendiri melebihi kepentingan ekonomi negara? Sekarang saya akan buktikan daripada keseluruhan duit yang bank cipta dari atas angin secara menaip ni tadi, di Malaysia 70% wang dihalakan kepada sektor peribadi iaitu loan rumah, loan kereta, kredit kad dan sebagainya. 70%. Hanya 30% sahaja wang yang dihalakan ke ekonomi tampak, ekonomi sebenar. Dan dari 30% ini, hanya 16% sahaja yang pergi kepada sektor IKS. Apa tu IKS? Bisnes goreng pisang ke? Bukan. IKS ini adalah bisnes yang ada perolehan 50 juta ringgit ke bawah. IKS juga menyumbang 65% peluang pekerjaan dan 47% KDNK negara. Tetapi dapat hanya 16% daripada keseluruhan penciptaan duit dalam ekonomi oleh bank swasta. Bila 16%, terlalu sedikit wang pergi pada ekonomi tampak, yakni ekonomi sebenar, maka produk dan servis dalam ekonomi kita tak berkembang seiring dengan penciptaan duit baru yang datang dari sektor peribadi. Maka fenomena lambakan duit berbanding produk dan servis inilah yang dinamakan inflasi. Dalam kata lain, bila jumlah duit yang banyak tercipta dari pinjaman peribadi ini membelon ataupun inflate dan produk serta servis dalam ekonomi tak mampu ikut berkembang sama, maka jadilah inflasi yang mengakibatkan nilai ringgit kita semakin hari semakin kurus seiring dengan kekurusan dompet dan kekeringan akaun bank kita. Jadi bila bank negara umumkan inflasi naik 4% contohnya, maka fahamlah bahawa sebenarnya nilai ringgit kita juga jatuh 4%. Inflasi adalah suatu bentuk penindasan dan kekejaman. Ia adalah suatu perangkap yang akhirnya akan memperhambakan kita. InsyaAllah kita akan ada satu video khas berkenaan realiti inflasi dan perangkapnya yang lebih terperinci dan penuh dengan pendedahan untuk kefahaman kita bersama. Inilah yang berlaku bila kita amalkan sistem monetary legasi penjajah yang tegar menentang perintah Tuhan. Kita pula terlalu mengharapkan pemimpin, parti dan kerajaan untuk mengubah nasib kita. Tapi kita sendiri tak berusaha untuk faham situasi yang sebenar. Sedangkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, mafhum ayat, kami takkan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah apa yang berada dalam diri mereka. Bukankah hidup ni adalah satu bentuk persembahan kepada Tuhan bagi membuktikan bahawa kita telah hidup di dunia ni dengan kehidupan yang benar-benar layak untuk akhirat? Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share video ini kepada keluarga dan sahabat handai. Bantu saya like video ini di YouTube dan subscribe jika belum, sebab ini sahaja caranya untuk kita push algoritma YouTube dan sampaikan video ini kepada lebih ramai orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.